Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, kita menyambung bacaan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku yang ada di tangan saya ini muka surat 3. Tajuk bab yang ketiga, firqah-firqah dalam Islam. Cuma mungkin ada sebahagian daripada kitab yang ada di tangan tuan-tuan cetakan yang terbaharu, muka surat yang ke berapa ya? Cetakan yang baru. Surat 3 atau berapa? 3 ya? Baik. Firqah-firqah di dalam Islam. Firqah ni bahasa Arab tuan-tuan ya, dengan makna kelompok ataupun pecahan-pecahan ataupun golongan-golongan yang berada dalam Islam. Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah-firqah ataupun golongan-golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu sama lain bertentangan fahamnya secara tajam, yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk disatukan. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab agama, terutama dalam kitab-kitab Usuluddin. Barang siapa yang membaca kitab-kitab Usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Mujassimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah dan lain-lain. Jadi macam-macam ada tuan-tuan ya. Macam-macam ada. Jadi jangan tuan-tuan silap pilih, kerana kesilapan memilih di dalam akidah akan merosakkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Jadi setiap daripada kita menjadi kewajipan memahami faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang punya isteri, kalau isteri kita tidak memahami akidah, maka wajib dibawa datang ke masjid untuk mendengar kuliah akidah. Bagi isteri yang suaminya tak mau ke masjid dan suaminya tak faham akidah, maka si isteri kena pandailah membodek suaminya, membodek supaya suami itu mau datang ke masjid untuk belajar. Datang ke masjid untuk belajar bukan hukumnya sunat, tapi hukumnya fardu, wajib. Bagi suami yang isterinya tidak faham dan tidak mampu suami mengajar, maka wajib isteri keluar daripada rumah
ke tempat-tempat yang diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam dunia Islam ni tuan-tuan ya, macam-macam ada. Syiah ada, Khawarij ada, Mu'tazilah ada, Qadariyah ada, Jabariyah ada, macam-macam tuan-tuan. Jangan silap tuan-tuan. Bila mana kita tersilap, maka tidak ada keuzuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana guru-guru yang mengajar akidah yang sebenar itu ada. Cuma mereka yang tersalah pilih itu tidak mencari guru yang benar ataupun tidak mahu belajar, sekadar mengikut-ngikut apa yang dapat daripada orang, dapat daripada televisyen, daripada YouTube dan sebagainya. Saya melihat pada hari ini di televisyen pun ramai ustaz-ustaz yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mungkin oleh kerana orang-orang mereka ada di stesen-stesen TV ini, maka mereka berusaha untuk mengetengahkan orang mereka. Dan berkemungkinan juga di kalangan berwajib agama ini juga ada orang mereka. Maka diketengahkan orang-orang ini di stesen-stesen televisyen, dan orang merasakan apa yang muncul di televisyen itu semuanya adalah benar. Jadi jaga baik-baik tuan-tuan ya. Umat Islam khususnya berpengetahuan agama tidak hairan melihat dan membaca hal ini, kerana Nabi Muhammad SAW sudah juga mengabarkan pada masa hidup beliau. Banyak terdapat hadis-hadis yang bertalian dengan firqah-firqah ataupun golongan-golongan yang berselisihan faham dalam lingkungan umat Islam. Jadi kalau kita ada anak-anak di rumah, anak bujang, anak dara, maka bapa tidak mampu mengajar, maka wajib membawa anak itu untuk belajar akidah. Kalau tidak, ayah ataupun ketua keluarga bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekiranya anak ini berakidah dengan akidah yang bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadis yang pertama berhubung tentang perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Maka bahwasanya sesiapa yang hidup lama di antaramu nescaya akan melihat perselisihan faham yang banyak. Ketika itu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Bagaimana kita mau berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin tuan-tuan? Bagaimana? Maka kita kena mengambil kefahaman itu daripada ulama, bukan kita mengambil terus daripada Quran dan hadis, kerana kita tidak faham Quran dan hadis. Dan ustaz-ustaz yang ada pada hari ini, kalau mereka terus merujuk pada Quran dan hadis, mereka sendiri pun sangat-sangat tidak faham dengan Quran dan hadis jika dibandingkan dengan para alim ulama. Jadi dalam memaham akidah, maka tak dapat tidak kita kena merujuk ataupun mengambil daripada para alim ulama. Kita mengambil daripada ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang khalaf atau ulama-ulama yang selepas daripada 3 kurun yang pertama disebut sebagai khalaf. Adapun 3 kurun yang pertama disebut sebagai salaf.
Maka kita mengambil akidah ini daripada ulama-ulama khalaf, yang mana ulama-ulama khalaf ini mengambil daripada ulama-ulama salaf. Dan ulama-ulama salaf itu mereka mengambil daripada tabi'in, tabi'in, daripada tabi'in, daripada tabi'in, dan daripada sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi akidah yang menjadi pegangan umat Islam, akidah Asy'ariyah, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu, adalah akidah yang bersanad, bersambung. Kita mengambil daripada khalaf ambil daripada salaf ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesinambungan ilmu ini adalah satu perkara yang semestinya, tak dapat tidak, tuan-tuan ya. Jangan kita pada hari ini terus kepada Nabi. Jadi kita putus kita punya sanad, tuan-tuan ya. Bagaimana kita mau memaham Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sedangkan kefahaman kita sangatlah jauh dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat pencerahan daripada ulama-ulama yang memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kita akan sesat. Pastinya kita akan sesat. Maka mengikut ulama itu satu perkara yang wajib, tuan-tuan ya. Tak dapat tidak, kita wajib mengikut para alim ulama, kerana alim ulama itu adalah menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, siapa yang hidup lama dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Maka hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bagaimana kita mau kenal? Kena ikut ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang diperakui oleh majoriti. Siapakah ulama yang diperakui oleh majoriti di dalam akidah? Iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, berpegang mereka kepada akidah Asy'ariyah. Seluruh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i di seluruh dunia, bukan di Malaysia tuan-tuan, di seluruh dunia, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i berakidah mereka itu dengan akidah Asy'ariyah, ataupun akidah yang diambil susur galurnya daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kita tengok lagi hadis yang ketiga, tuan-tuan ya. Ketiga pada muka surat 5, sayakhruju qaumun fi akhir az-zamani ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah fa aynama laqaytumuhum faqtuluhum. Fath al-Bari al-juz al-ashir sahifa 315. Akan keluar satu kaum di akhir zaman, orang-orang muda yang bodoh fikirannya atau lemah fikirannya. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah. Maksudnya firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar daripada agama sebagai meluncurnya anak panah daripada busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka atau perangilah mereka. Ini tuan-tuan ya, hadis ini kalau lihat daripada penafsiran para alim ulama, hadis ini merujuk kepada kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang muncul pada ketika zaman Sayyiduna Ali bin Abi Talib.
dan ketika berlaku peperangan di antara Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin, maka muncullah kaum Khawarij, iaitu pengikut Sayyiduna Ali yang tidak berpuas hati dengan Sayyiduna Ali dan merasa marah dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mereka keluar meninggalkan Sayyiduna Ali dan menghukumkan Ali dan juga Muawiyah sebagai kufur dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Dan berakhir dengan kelompok ini berjaya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, tapi gagal untuk membunuh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada ketika itu berpengkalan di Damaskus ataupun di Syam. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, hadis ini merujuk kepada kaum Khawarij. Bagaimanakah sikap kaum Khawarij? Sikap kaum Khawarij adalah satu kaum yang mudah mengkufurkan sesiapa juga daripada kalangan mereka yang tidak sealiran dengan mereka, ataupun sebulu dengan mereka, ataupun sehaluan dengan mereka. Mana juga yang tidak sehaluan dikafirkan. Kafir, begitu tuan-tuan. Dan bukan sekadar itu, menghalalkan darah, harta dan juga maruah. Ini kaum Khawarij. Sebab itulah kaum Khawarij yang muncul pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib menghantar 3 orang daripada kalangan mereka untuk membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan Amru ibn al-As. 3 orang yang diarahkan untuk dibunuh. Namun mereka hanya berjaya membunuh Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Jadi kaum Khawarij, ciri-ciri mereka itu adalah ciri-ciri takfiri, mengkafirkan orang. Di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tuan-tuan ya, kita berpegang dengan apa yang ditunjukkan oleh ulama, di antaranya yang tersebut di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi dengan mengatakan la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Kita dilarang mengkafirkan sesiapa juga daripada ahli qiblat. Artinya kita orang ahli sunnah tidak boleh sebarang mengkafirkan orang. Kafir-kafir ni tidak boleh diletakkan di tepi bibir, kena letak jauh-jauh. Jangan mudah-mudah mengkafirkan ke orang, kerana dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sangat-sangat dilarang mengkafirkan orang. Namun ajaran Khawarij, ajaran takfiri, dia punya kafir tu duduk di tepi bibir tuan-tuan. Dia mudah saja, dia tengok orang berbeza pandangan, kafir katanya. Bukan takat kafir, halal darah katanya. Ini golongan Khawarij. Adakah pada zaman ini kaum Khawarij sebagaimana yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kaum Khawarij, kata para ulama, ada sehingga ke hari ini. Seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi, Ibnu Abidin, yang mengarang sebuah kitab besar di dalam mazhab Hanafi dan merupakan kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Hanafi, maknanya kitab yang diguna pakai dan dijadikan penentu hukum hakam di dalam mazhab Hanafi, berjudul Raddul Mukhtar, yang dikarang oleh Ibnu Abidin. Kalau tak silap saya ada 6 mujallad ataupun 6 volume.
Apakah kata Ibnu Abidin di dalam kitab Raddul Mukhtar? Kata beliau, atba' Muhammad bin Abdul Wahhab khawarij zamanina. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah khawarij pada zaman ini. Ini kenyataan daripada Ibnu Abidin Al-Alim Al-Allamah, orang yang tersangat alim, disebut Al-Allamah di dalam mazhab Hanafi, dan kitabnya Mu'tamad, diguna pakai dan menjadi penentu hukum hakam dalam mazhab Hanafi, di mana menyatakan dengan terang atba' Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah khawarij pada zaman kita ini. Dan ramai lagi para ulama-ulama yang lain juga menyatakan dengan kenyataan yang senada dengan Ibnu Abidin, iaitu mengatakan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah menepati ciri-ciri khawarij pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau khawarij pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib mengkafirkan sesiapa juga yang menjadi musuh dan menghalalkan darah dan harta dan maruah, maka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab begitulah juga yang dilakukan. Ini disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Zaini Dahlan, iaitu mufti Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, di dalam kitabnya yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah, dan juga di dalam kitabnya berjudul Fitnatul Wahhabiyah, yang mana menyatakan bahawasanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kalangan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang ada di Makkah, tidak kurang daripada 70,000 nyawa. Dan disebut dalam kitab-kitab bagaimanakah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini boleh menghalalkan darah orang Islam, sedangkan darah orang Islam itu adalah haram sama sekali ditumpahkan. Sekiranya orang Islam, sesama orang Islam berbunuhan, ini adalah suatu yang haram. Al-qatil wal maqtul finnar. Namun apa yang berlaku di mana pengikut Muhammad Abdul Wahhab membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara yang dibunuh, salah seorang tokoh besar daripada Nusantara, Al-Syaikh Abdullah Az-Zawawi, yang mana beliau setelah keadaan di Makkah reda daripada pertempuran, maka pulanglah Syekh Abdullah Zawawi ke Makkah dan pergi ke Taif dan dibunuh oleh orang-orang Wahabi di Taif. Ini disebut dalam banyak kitab-kitab tentang kisah Syekh Abdullah Az-Zawawi. Pada asalnya saya memikirkan Syekh Abdullah Zawawi ini orang Arab, rupa-rupanya orang yang menahun lama di Makkah, menjadi orang alim besar di Makkah dan berasal daripada Indonesia. Saya bertemu dengan salah seorang tokoh pakar Nusantara yang banyak menghimpunkan manuskrip di Nusantara, dan saya tanyakan ke beliau, siapakah Syekh Abdullah Az-Zawawi? Beliau ini orang yang berasal daripada Nusantara. Namun anak-anaknya, cucu-cucunya ada di Malaysia. Baru-baru ini saya pergi ke Terengganu dan bertemu dengan keturunan Syekh Abdullah Az-Zawawi, yang mana beliau menyatakan bahawasanya atuk kami dibunuh di Taif oleh golongan kaum Wahabi, dan kami seluruh keturunan Abdullah Az-Zawawi dilarang masuk ke tanah Makkah. Artinya kalau kami pergi ke Mekah berhampiran dengan masa dibunuhnya Syekh Abdullah Zawawi,
maka kami pun akan ditangkap dan akan dibunuh. Dan beliau menunjukkan kepada saya gambar-gambar keturunan Syekh Abdullah Az-Zawawi, yang mana keturunan Syekh Abdullah Az-Zawawi menjadi mufti yang pertama di negeri Terengganu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jadi pengikut Muhammad Abdul Wahab menyerang tanah Makkah dan membunuh orang-orang Islam daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para tokoh-tokoh ulama-ulama besar di tanah Makkah dibunuh, tuan-tuan ya, tidak kurang daripada 70,000 nyawa. Dan harta orang Islam daripada orang Ahlussunnah wal Jamaah dirampas dan dijadikan sebagai ghanimah, iaitu rampasan perang. Jadi harta orang Islam haram diambil, namun mereka menghukumkan bahawasanya orang-orang Islam yang ada di tanah Makkah itu dan juga di Madinah telah menjadi kufur, kata mereka. Mereka mengkufurkan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan alasan kerana orang-orang Islam dibenarkan di tanah Makkah dan Madinah menziarahi kubur para nabi dan menziarahi kubur para sahabah di Baqi' dan juga di Ma'la. Maka mereka kata barang siapa yang menziarahi kubur, maka ia telah dianggap sebagai menyembah kubur. Dan kubur itu, kata mereka, adalah al-awthan, iaitu berhala-berhala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jadi oleh kerana mereka kata orang-orang di Mekah dan Madinah ini telah kafir, maka halal darahnya dibunuh dan halal hartanya dirampas. Ini sejarah yang tidak ada siapa boleh menafikan. Di banyak kitab-kitab sejarah ditulis peristiwa yang seumpama ini. Di antara kitab yang jelas menceritakan detik-detik kejatuhan tanah haram adalah yang ditulis oleh Sayyid Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, yang telah mengungkap dalam kitabnya berjudul Fitnatul Wahhabiyah, dan yang kedua Ad-Durar As-Saniyah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ini kaum Wahabi, kaum takfiri, iaitu kaum yang mengkafirkan orang. Pada hari ini muncul golongan-golongan Wahabi yang seumpama ini, seperti kelompok Al-Qaedah, seperti kelompok ISIS di Syam yang dikepalai oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Mereka membunuh orang Islam dengan sewenang-wenangnya. Al-Qaedah, dan di Indonesia ada Jamaah Islamiyah juga membunuh orang sewenang-wenangnya. Siapakah yang meletupkan J.W. Marriott? Beliau adalah kumpulan Jamaah Islamiyah, iaitu Dr. Azhari dan Nurdin Mattob yang berasal daripada Johor. Mereka ini telah terpengaruh dengan fahaman takfiri, iaitu fahaman khawarij, sehingga membunuh orang dengan sewenang-wenangnya. Sebenarnya membunuh orang ini satu kesalahan yang besar. Orang-orang yang kafir zimmi tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam sangat-sangat dilarang. Jadi hadis ini tuan-tuan, hadis yang disebutkan oleh para ulama, hadis yang ketiga ini sebagai menunjukkan sifat-sifat kaum khawarij. Dan adakah pada hari ini khawarij? Ya, ada. Siapakah mereka? Iaitu daripada kelompok-kelompok kaum Al-Wahhabi. Mereka ini termasuk dalam ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ini. Yang lebih-lebih lagi, Nabi menyatakan di sini, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka ini terlalu suka mengungkap-ungkap dalil daripada Quran, hadis. Jarang-jarang mereka mengungkap perkataan ulama. Apa-apa dia kata, mana dalil? Ada dalil hadis? Oh, tak ada dalil hadis, tak boleh pakai, katanya. Ini ciri-ciri kaum Wahabi. Adapun kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak terus-terus merujuk pada Quran dan hadis, kerana kita ini sangatlah jahil dengan Quran dan hadis. Hatta ustaz-ustaz yang mengaji di luar negara puluhan tahun sangatlah jahil
dengan Quran dan hadis. Kerana Quran dan hadis itu adalah satu ilmu yang sangat besar. 10 tahun mengaji pun kita masih lagi belum menguasai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tuan-tuan jahil. Walaupun saya ni duduk di negara Arab lebih daripada 10 tahun tuan-tuan. Lebih daripada 10 tahun, tetapi kita ni terasa sangat jahil. Macam orang pergi ke laut, mula-mula turun ke laut pantai tu rasa kita ni tinggi. Bila mana air sampai di betis. Tapi makin kita jauh ke tengah, air tu dah sampai ke tengkuk, barulah kita rasa, rupa-rupanya laut ini dalam lagi rupa-rupanya. Bagi orang yang tak turun ke laut, tak tahulah laut itu dalam ataupun tidak. Bagi orang yang mengaji sungguh-sungguh, maka dia akan sedar kejahilan dirinya, kekurangan dirinya, dan jauhnya lagi ilmu itu yang perlu dipelajari. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jaga baik-baik hadis yang ketiga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa aynama laqaitumuhum faqtuluhum, di mana juga kamu temui mereka maka hendaklah kamu perangi mereka. Perangi di sini bukanlah maksudnya nak asah pagang tuan-tuan atau asah kapak, tetapi kita perangi mereka, perangi ideologi mereka, perangi pegangan mereka, perangi perjuangan mereka. Dan memerangi perjuangan yang sesat seumpama ini adalah satu yang sangat disuruh di dalam agama. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza dhahara al-bid'ah aw sabbu ashabi falyudhhir al-alim ilmahu faman lam yaf'al dhalika fa alayhi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Apabila zahir bid'ah, benda-benda yang pelik-pelik yang bertentangan dengan agama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan golongan-golongan yang mencerca para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in daripada golongan Syiah, maka orang alim wajib bangun orang alim. Dan sekiranya orang alim duduk diam dan tidak bangun dan tidak menyatakan kebenaran, fa alaihi la'natullah, ke atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia sejagat. Saya nyatakan hadis ini banyak di merata tempat. Hatta pernah saya diminta untuk membentangkan kesesatan tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat di hadapan majlis fatwa negeri Selangor. Dan saya nyatakan terus terang di hadapan ahli anggota majlis fatwa negeri Selangor, ingatlah tuan-tuan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kita wajib menjelaskan kebenaran apabila muncul pelbagai kesesatan. Sekiranya kita tidak menjelaskan kebenaran, maka laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia sejagat. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, masuk dah isyak tuan-tuan ya. Kita beri laluan azan isyak dan kita tutup selepas daripada azan dalam masa 1 minit. InsyaAllah saya minta pengurusi beri 1 minit lah, pasal kapal terbang belum landing lagi, tapi dah azan, maka kita landing emergency lah tuan-tuan ya. InsyaAllah.
سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعث مقام المحمود الذي أنت إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jadi tuan-tuan beringatlah kita tuan-tuan kerana saya melihat pada hari ini di antara musuh yang terbesar merosakkan umat Islam adalah ajaran kaum Khawarij ataupun kaum Al-Wahhabi. Adapun fahaman Syiah bahaya juga, tetapi orang Syiah tidak masuk di masjid mengajar, tidak masuk di surau mengajar. Kalau ada pun mereka keluar di YouTube. Tetapi ajaran Syiah ini telah difatwakan sebagai ajaran yang sesat, dan Syiah ini tuan-tuan amalannya sangatlah jauh dengan amalan kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi mudah orang awam untuk menjauhkan diri mereka daripada ajaran Syiah, kerana orang Syiah sembahyang pakai batu. Jadi kalau orang Ahli Sunnah dia tengok orang Syiah mengajak sembahyang pakai batu, pelik sangat kan tuan-tuan jadi orang Ahli Sunnah ni sulit juga untuk mengikut ajaran Syiah. Namun orang yang mengikut ajaran Syiah ramai juga di Malaysia ni, tak kurang daripada 200,000 orang dah jadi Syiah. Adapun ajaran Wahabi, mereka menggunakan slogan marilah mengikut sunnah. Ini yang banyak orang jadi terpedaya kerana slogannya nampak macam betul, sedangkan hakikatnya fahaman itu adalah fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah ta'ala pada kuliah akan datang kita sambung bacaan kepada beberapa hadis yang lain berhubung tentang perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis-hadis yang bersifat mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi apa-apa yang akan berlaku di masa hadapan. Nabi adalah as-sadiq wal masduq, yang benar lagi dibenarkan. Apa yang diucapkan oleh Nabi pastinya berlaku, dan banyak tanda-tanda akhir zaman yang telah disebutkan oleh Nabi pada hari ini telah dapat kita lihat, saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akhiri dengan baca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat